Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara JDT versus Kelantan dalam saingan Second League Piala Malaysia, yang mana JDT menang 10-0, menjadikan ini adalah rekod terbesar ataupun jaringan terbesar dalam saingan Liga Malaysia pada season kali ini, meliputi dari Piala Malaysia, Piala FA dan juga Liga Super. Jadi tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan JDT. Apakah perkara positif dan juga perkara yang saya suka tentang pasukan JDT pada perlawanan ni? Perkara pertama yang saya suka adalah tentang new signing mereka ataupun player baru mereka, iaitu Kunimoto, yang mana Kunimoto membuat debut pada perlawanan semalam dan telah membuktikan yang pembelian beliau adalah sangat berbaloi. Jika kita lihat pada perlawanan semalam, penggunaan daripada Kunimoto adalah lebih kepada attacking midfielder yang cover up kawasan half space dan juga cover up kawasan wide area, dan jadi kita boleh nampak yang pelibatan Kunimoto ni memang sangat-sangat efisien untuk berada di kawasan attacking third. Jadi kalau kita lihat pelibatan yang diberikan oleh Kunimoto ni adalah satu impak yang positif untuk memberi influence yang lebih baik kepada bahagian attacking force JDT untuk menggerakkan serangan yang lebih efektif dan juga menjadi link up player. Dan kalau kita lihat semalam, kalau di kawasan wide area, Kunimoto adalah lebih kepada peranan untuk memberikan supporting play kepada Kobing Ong yang bertindak dengan lebih ofensif untuk cover up bahagian wide area. Dan dalam pada masa yang sama, Kunimoto juga banyak inverted untuk masuk ke bahagian half space untuk membantu pergerakan dengan membantu Backson untuk menjadi link up play. Jadi daripada situ kita boleh nampak banyak pergerakan-pergerakan yang dilakukan oleh Kunimoto adalah untuk memastikan yang ball progression pasukan JDT berjaya untuk melakukan penetration ataupun menghampiri pasukan di box pasukan lawan lah. Jadi benda tu memang positif, dan kelebihan yang ada pada Kunimoto ni adalah daripada segi ball control. Kalau kita lihat daripada segi gol pertama beliau jaringkan memang sangat-sangat efektif dari segi kawalan bola, dan dia sangat-sangat kompos dan juga tenang dalam menyudahkan peluang yang ada. Dan yang kedua, kalau kita lihat daripada segi kelebihan yang ada pada Kunimoto ni adalah daripada dia punya passing range dan juga passing quality, yang mana kalau kita lihat banyak hantaran-hantaran beliau berjaya untuk menjumpai pemain-pemain JDT di bahagian hadapan, sama ada Backson, Kobing On dan sebagainya, ketika melakukan switch play ataupun ketika membuka game. Jadi benda ni yang ada pada Kunimoto. So dia boleh bertindak untuk bergerak sebagai playmaker, sama ada daripada bahagian tengah ataupun secara deeper, ataupun dia boleh naik sendiri untuk advance masuk ke jalan di box untuk involve dengan combination play bersama dengan bahagian serangan. So there is something yang memang membolehkan JDT untuk bergerak lebih bebas di bahagian attacking. So benda ni yang Kunimoto ada, dan dia semalam memang menunjukkan something yang orang kata apa, wonderful dan juga unbelievable, sukar untuk dipercayai apabila signing yang sebagus itu bermain dalam saingan Liga Malaysia bersama dengan JDT. Memang he is a perfect player lah. Dia boleh bertindak sebagai wide attacking midfielder, boleh bermain dengan lebih narrow ataupun lebih ke tengah, boleh masuk ke dalam di box, boleh menggerakkan bola daripada bahagian tengah ataupun lebih deeper. Jadi itu yang pertama yang saya suka lah tentang Kunimoto. Yang kedua, kalau kita lihat tentang corak penggunaan pasukan JDT pada perlawanan semalam, mereka lebih kepada variation ataupun lebih kepada pertukaran taktikal sedikit, yang mana JDT semalam mereka lebih memfokuskan poin mereka dengan penggunaan dua centre back, iaitu Syarul Saad dan juga Feroz Baharudin diletakkan sebagai dua centre back dan masih lagi digunakan dalam penglibatan untuk build up daripada bahagian bawah. Cumanya kali ini mereka meletakkan dua centre back di bahagian bawah kerana pasukan JDT boleh dikatakan bermain dengan offensive fullback, yang mana perkara ini telah membolehkan Kobing Ong di bahagian kiri untuk bertindak untuk lebih naik bermain dengan di bahagian kiri untuk cover up bahagian wide area dan juga stretch out kawasan padang untuk hold the touchline. So that is a positive thing, dan kita boleh nampaklah pelibatan daripada Kobing Ong dan juga Kunimoto di bahagian first half dan second half untuk bergerak dengan secara efisien dalam membelah lautan pasukan Kelantan di bahagian kiri pasukan JDT lah. Dan dalam pada masa yang sama, apabila bermain dalam back 2 ni, perkara yang paling positif sebenarnya kalau kita lihat adalah bagaimana mereka membebaskan Syahmi Safari untuk bertindak dengan ofensif di bahagian kanan.
Dan untuk game ni sebenarnya Syahmi Safari is one of the best player yang bermain untuk pasukan JDT dari segi overlapping, daripada segi bantuan ataupun supporting play kepada Arif Aiman, dan juga daripada segi crossing yang dia lakukan di bahagian kanan. So untuk game ni Syahmi Safari menggantikan Matt Davis, dan tanpa ketiadaan Matt Davis dalam perlawanan ni, kita boleh nampak yang Syahmi Safari memang menonjol lah even lawan dengan Kelantan. Tetapi daripada segi corak permainan, apa yang diguna pakai oleh Syahmi Safari adalah lebih kepada penggunaan untuk bertindak, bermain dengan lebih high ataupun lebih advance ke bahagian hadapan untuk cover up di bahagian wide area, dan membolehkan untuk Arif Aiman masuk inverted ke bahagian tengah dan juga bermain dengan lebih berhampiran bersama dengan Heberty ataupun Beksen untuk bertindak sebagai seorang striker. Dan apa yang ada pada Syahmi Safari ni bukan sahaja daripada segi supporting play, tetapi bagaimana dia melakukan overlap dan juga membuat crossing. Kalau kita lihat banyak kali pergerakan di bahagian kanan pasukan JDT, ada penlibatan daripada Syahmi Safari yang naik untuk melakukan overlap dan melakukan crossing. Jadi boleh dikatakan crossing ability yang ada pada Syahmi Safari pada perlawanan ni memang sangat efektif, dan boleh dikatakan passing accuracy ataupun crossing accuracy yang dilakukan oleh Syahmi memang on point. Banyak kali juga hantaran-hantaran dilakukan tepat untuk menjumpai pemain-pemain lain. Tapi sayanglah daripada segi finishing ataupun execution masih lagi boleh diperbaiki untuk pasukan JDT apabila mereka receive the ball daripada Syahmi. Tetapi inilah yang saya suka, sebab JDT bermain dengan back 2, mereka memulakan bidak daripada Syahrul dan juga Feroz, dan dalam pada masa yang sama mereka membebaskan mereka punya fullback untuk lebih seimbang dan juga overload di bahagian attacking, bagi membantu bahagian serangan untuk attack dengan penggunaan daripada offensive fullback yang naik lebih tinggi untuk hold the touchline dan juga cover up bahagian wide area. Itu yang kedua yang saya suka. Yang ketiga, kalau kita lihat untuk game ni, JDT bermain dengan sangat-sangat efisien, terutamanya di bahagian tengah, gandingan daripada Heberty dan juga Yuan Muniz. Tetapi di sebalik itu kita ada seorang legenda, yang mana kalau kita lihat pada perlawanan ni, Safir Rahim dia ditugaskan untuk menggantikan tempat Hon Wan, yang mana boleh dikatakan apabila beliau digantikan tempat Hon Wan, maka beliau akan bermain sebagai pivot. Dan untuk game ni memang kita boleh nampak lah, dia membuktikan yang Safir Rahim adalah seorang midfield moden yang boleh dikatakan berpengalaman, tetapi mempunyai tactical awareness yang tinggi, yang menyebabkan beliau masih lagi diguna pakai dalam sistem JDT. So kita boleh katakan memang Safir Rahim punya intelligent, kebijaksanaan memang tinggi lah, sebab semalam dia bermain sebagai single pivot dan dia boleh juga bertindak sebagai deep lying playmaker, yang mana dia berjaya untuk mencipta satu assist yang sangat-sangat lawa lah pada perlawanan semalam. Jadi boleh saya katakan dia berjaya untuk control the midfield dan juga dictate the tempo untuk memastikan yang JDT tidak kehilangan kawalan bola di bahagian tengah. Even dia adalah seorang pemain berpengalaman, tetapi dia masih lagi boleh buat something dalam memberikan impact yang positif kepada ball progression dan juga ball circulation di bahagian tengah. Dan kita boleh nampak yang Safir Rahim ni dia tak perlu untuk bermain dengan lebih tinggi. Dia sebaliknya dia agak deep, dia lebih kepada deep line playmaker, dan dia akan juga bantu untuk circulate ball antara Syahrul Saad dan juga Feroz Baharudin, yang mana dia akan drop lebih deeper, dia collect the ball pada bahagian bawah, dia progress the ball untuk buka kepada Heberty ataupun Yuan Muniz ataupun untuk mencari Kunimoto. So that is a good thing lah untuk pasukan JDT punya bahagian tengah. Dan untuk Yuan Muniz dan juga Heberty, kedua-dua player ni lebih kepada untuk membentuk link up dan juga membentuk central areas punya attacking. Sebab apa? Sebab banyak pemain-pemain winger iaitu Kunimoto dan juga Arif Aiman di bahagian kiri dan kanan, mereka akan lebih suka inverted masuk ke half space ataupun ke tengah. Jadi overload yang diberikan di bahagian attacking third pasukan JDT memang sangat efisien lah. So mereka banyak overload di bahagian serangan untuk memastikan yang mereka bermain dengan lebih narrow dan boleh penetrate masuk ke kawasan tengah pasukan lawan ataupun masuk ke dalam D-box pasukan lawan dengan lebih better. Dan dalam pada masa yang sama, mereka punya fullback yang akan cover up dan juga untuk orang kata apa, bertindak untuk cover up bahagian wide area sekiranya Kuni dan juga Arif masuk lebih ke bahagian tengah. So that is a good thing lah yang kita boleh katakan. Dan untuk game ni Heberty dengan Yuan Muniz boleh dikatakan lebih kepada santai, mereka bermain dengan gembira lah untuk game ni. Yuan Muniz punya passing range memang kita tak boleh nafikan. Dia berjaya cipta satu assist daripada corner kick. So satu placement ball yang sangat lawa kepada Beksen. Beksen tanduk, heading, masuk gol. Dan dia banyak juga create kepada pembukaan game untuk jadi link up player. Dan dalam pada masa yang sama dia juga involve dengan masuk ke dalam D-box untuk menjaringkan gol. Dia dengan Heberty banyak involve untuk bantu Beksen dalam menerima hantaran-hantaran daripada bahagian wide area lah. So that is a good thing lah tentang pasukan JDT. Dan Heberty pun untuk game ni berjaya skor juga satu,
bersama dengan Muniz berjaya skor 1, tapi ada satu situation yang lawak yang mana Heberty dengan Beksen boleh pula dua-dua duk berebut, yang mana bukan berebut, dua-dua beralah yang mana Beksen hambuh lah, Heberty hang skor lah, lain kali Darren Sham yang pibu kan. So benda tu positif lah, sebab mereka sifat ketamakan dalam game tu dah kurang, so boleh dikatakan mereka lah ni enjoy the game, dan kalau boleh mereka nak skor je tak kira siapa pun. So that is a good thing lah tentang pasukan JDT. Dan untuk game ni Beksen macam biasa is a complete striker, saya tak boleh nafikan he is one of the best striker yang ada, daripada segi positioning, daripada segi link up play, daripada segi poacher, daripada segi finishing, daripada segi setup, semua dia padu. Dia boleh score hat-trick, dia boleh set up pula gol pada Arif Aiman. So that is a good thing. Memang kita tak payah cerita banyak lah tentang Beksen. Technically individual dah bagus, ability yang dia ada memang super. Dan untuk game ni Arif Aiman, saya lupa nak mention, Arif Aiman dia pada game ni, dia kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Arif Aiman adalah seorang winger yang sejati, yang mana dia bukan sahaja boleh direct gameplay, tetapi kebijaksanaan bagaimana dia nak beat pertahanan Kelantan, bagaimana dia nak masuk lebih deeper ke dalam di box, bagaimana decision making yang dibuat oleh Arif Aiman is memang superb lah. Memang saya boleh katakan dia bagus gila lah untuk game ni. And so semalam Arif Aiman kalau dia main untuk central, dia punya positioning untuk receive the ball dan score tu bagus, yang mana Beksen boleh set up kat dia boleh score. Dan kalau dia main lebih kepada wide ataupun lebih kepada winger di bahagian wide area, dia akan boleh beat dan dia boleh jadi assister. So he is complete package. Dia boleh jadi player yang assist, dia boleh jadi player yang score, depends on the position yang dia main lah, sama ada more to central ataupun more to the wide area. Jadi benda tu memang positively bagus lah. So memang dia work rate dia tinggi. Semalam macam mana dia beat pertahanan lawan dalam situasi one-on-one dengan menggunakan speed dan tolak bola, bagaimana dia tenang untuk buat skill dan buat acahan dan sebagainya. So memang body fan dia memang solid, dan juga body language dia semua bagus lah Arif Aiman. Dan yang seterusnya, apa yang boleh saya katakan untuk JDT untuk game ni adalah mereka bagaimana mereka menunjukkan pembinaan ataupun development kepada pemain-pemain muda, dan bagaimana mereka memberi exposure, bagaimana mereka memberikan pendedahan kepada pemain-pemain muda untuk bermain dengan senior team. Contohnya kita ambil pada perlawanan semalam, mereka membawa masuk Darren Sham dan juga membawa masuk Aisar Hadi yang menggantikan legenda. Try bayang pemain muda gantikan Safiq Rahim, bagaimana dia merasakan something, dan dia untuk menggalas tugas sebagai seorang pemain di bahagian tengah yang menggantikan tempat Safiq Rahim. So benda tu secara tak langsung mereka akan boost mereka punya confidence, and jadi kita boleh nampak yang mana Darren Sham bila masuk dalam game, and dia main di bahagian lebih kepada attacking, dia bermain dengan Heberty dan juga Beksen, dia tidak kekok, bahkan dia bermain dengan sangat baik. Hendrik Dos Santos support dia, pemain-pemain yang senior bagi guideline kat dia, and so dia boleh involve untuk berada di bahagian attacking dan juga involve dengan combination play, dan hasilnya dia berjaya untuk skor 1 gol. Awareness yang bagus apabila Heberty dengan Beksen tak mau skor, dia bola terbiah dan dia terus pergi buat shooting dan gol. That is a good thing. Dan dia berjaya assist kepada Beksen 1 gol yang sangat lawa, super. And so memang memberikan pengalaman yang bagus kepada Darren Sham untuk buat something. Dan untuk Aisar Hadi, macam saya cakap tadi, dia ganti legend, dia ganti legenda, dia dictate tempo di bahagian midfield. Itulah pengalaman yang dia ada, dan dia apabila dia dah boost confidence, diberikan tanggungjawab untuk masuk dalam padang, tengok dia boleh buat something, dan hasilnya dia boleh score gol dari luar kotak penalti, satu shooting range yang bagus, dan memang orang kata apa, keberanian dia ada, so confident dia ada, so dia boleh buktikan something. So that is a good thing apabila pemain-pemain muda diberikan pendedahan dengan cara yang betul, dengan cara yang tepat untuk buat something dalam perlawanan, dan hasilnya menang 10-0. Dan yang terakhir, apa yang boleh saya katakan tentang JDT, kalau kita lihat pembinaan build-up daripada bahagian bawah, mereka banyak involve dengan Shihan Hazmi. Untuk game ni boleh saya katakan Shihan boleh dikatakan improve a lot, terutamanya daripada segi footwork. Apabila kena pressure, dia boleh untuk passing, dia dah jadi nak macam Onana lah, cumanya Shihan tak main atas lah, cuma di bahagian bawah. So dia boleh untuk passing, dia boleh keluar daripada pressure bila ditekan. So that is a good thing tentang Shihan, benda ni dah bagus, footwork dia improve. So dia dah orang kata apa, adaptation untuk jadi modern goalkeeper bersama dengan JDT is very good lah. So memang excellent work untuk Shihan dan juga goalkeeper punya staff dalam membentuk Shihan menjadi modern goalkeeper dalam pembinaan build-up dan juga untuk keluar daripada pressure, dan juga untuk membaiki footwork Shihan. Yang mana sebelum ni kalau kita lihat footwork Shihan kalau main dengan Malaysia terlepas ataupun waktu dengan Negeri Sembilan agak kurang, dia lebih kepada shot stopper. Tetapi untuk season ni Shihan punya footwork dan juga bukan sahaja sebagai shot stopper, tapi footwork dia bagus. So dia dah combine untuk jadi sweeper goalkeeper dan juga mempunyai orang kata apa, saving yang bagus ataupun penyelamatan yang bagus lah. Cumanya kekurangan JDT untuk game ni bagi saya apabila mereka bawa masuk Safawi. Boleh dikatakan Safawi
is not gain dia punya confidence balik. Dia tak ada, dia masih lagi dalam tercari-cari siapakah diri dia yang dulu dan juga mencari identiti dia kembali lah. So kalau Safawi dia boleh boost balik confidence, getting dia punya orang kata apa, spirit dia balik, and dia akan jadi better player. Tapi untuk game ni nampak dia agak struggling. Jadi itu untuk JDT lah. Untuk Kelantan saya tak mau cakap banyak pasal gameplay, because they are young players, and sepatutnya pemain-pemain ni boleh dikatakan main kat Piala MFL ataupun Piala lagi apa, ada pemain-pemain yang lagi muda. Sepatutnya mereka perlu diberikan pendedahan ataupun exposure yang lebih bagus daripada pihak pengurusan. Tetapi disebabkan pengurusan yang hampir, keputusan-keputusan yang dibuat oleh pengurusan menyebabkan pemain-pemain yang kena tanggung akibat. And so benda tu yang sepatutnya pengurusan kena marah lah, bukan player. Sebab apa? Sebab sepatutnya pemain-pemain ni diberikan exposure dan juga pendedahan yang lebih di peringkat umur mereka. Sepatutnya bukannya semua total yang player yang main dalam persaingan apabila bertemu dengan pasukan seperti JDT, sebab different quality. And so sepatutnya kena marah management. Apa yang mereka buat, apa yang mereka lakukan adalah import yang besar adalah kepada pasukan itu sendiri. Dah boleh nampak lah ni apa jadi kat Kelantan, disebabkan kelemahan pasukan ataupun kelemahan pengurusan. Yang jadi masalah adalah player-player muda. Sepatutnya player-player muda ni tak tertekan dengan apa yang mereka lakukan sekarang. Sepatutnya mereka perlu diberikan pendedahan lebih baik. Tetapi disebabkan pengurusan, mereka jadi macam tu, agak merugikan. Itulah oleh saya. Assalamualaikum.